بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hari ini kita akan baca tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum itu, mari kita lihat kesimpulan daripada cerita Nabi Nuh alaihissalam yang dibawa oleh Al-Quran. Nuh ialah Rasul pertama yang menghadapi kesesatan syirik. Berdakwah selama 950 tahun. Dalam kalangan ahli keluarganya, 3 orang anaknya beriman. Manakala isteri dan seorang lagi anaknya masih dalam kesesatan. Nuh ialah Rasul yang pertama berjuang menghadapi kekufuran syirik, melantik Tuhan yang lain daripada Allah. Sebelum Nabi Nuh tidak ada lagi penyembahan berhala. Menunjukkan bahawa agama asal ialah Islam. Nabi Adam alaihissalam membawa Islam. Sehingga 1000 tahun selepas wafatnya Nabi Adam alaihissalam, berlaku syirik, melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Nuh menjadi Rasul yang pertama berperang dengan syirik. Kejahatan kaum Nabi Nuh menyembah patung atau berhala yang diukir sendiri mengikut rupa orang-orang yang soleh dan malaikat yang dipuja oleh mereka. Mereka menuduh Nuh sesat dan menghina para pengikutnya yang dianggap sebagai orang-orang yang bodoh, miskin dan lemah. Mengkufuri kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan dalam bentuk harta yang banyak dan keturunan yang ramai, menunjukkan bahawa kaumnya bukan sahaja kufur akidah, termasuk kufur nikmat. Mencabar Tuhan supaya menurunkan azab pada mereka. Banyak pengajaran yang kita ambil daripada Nabi Nuh alaihissalam. Kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak selalu berpangkat harta dan hubungan kekeluargaan. Harta, hubungan keluarga tak menjadi dasar. Dasarnya beriman kepada Allah. Wajiban agar beristiqamah dalam perjuangan walaupun memakan masa yang panjang. Seorang itu mesti bertahan dengan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan menjadi orang Islam. Walaupun lama masa, nak menang, nak berjaya, sampai mati, tetap dengan Islam. Kemenangan yang sebenar ialah
selepas mati. Kalau orang tu tak tahan Islam di dunia ini, dia kalah daripada awal. Keselamatan pada hari kiamat akan diperolehi bergantung kepada iman dan amal soleh. Topan besar yang dahsyat melanda dan membinasakan seluruh kaum yang engkar menentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Nabi Nuh alaihi salam. Allah Ta'ala tamatkan kaum Nuh dengan topan yang besar. Maka lahirlah generasi baru kalangan manusia. Adapun Nabi Ibrahim alaihi salam, firman Allah Ta'ala, "Wadhkur fil kitab Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya." Dan bacakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Quran ini perihal Ibrahim. Sesungguhnya dia ialah seorang yang amat benar, lagi seorang yang dilantik menjadi Nabi. Quran menegaskan Ibrahim adalah Nabi, Nabi yang wajib bersifat benar. Dilantik oleh Allah menjadi Nabi. Cerita yang menjelaskan Nabi Ibrahim AS antara cerita yang paling banyak diulang dalam beberapa surah Al-Quran. Bahkan kisahnya juga disebutkan dalam kitab suci daripada pelbagai agama. Termasuklah agama yang bukan kitab. Bukan kitabi. Ibrahim disebut dalam semua kitab agama. Semua kitab yang diwahyukan oleh Allah. Taurat dan Injil dan Suhuf. Termasuk kitab agama lain, kitab Veda, agama Hindu. Kitab agama Majusi. Malahan baginda alaihi salam disanjung oleh kaum musyrikin sehingga mereka tersesat kerana telah melampaui batas. Hal ini berlaku akibat sanjungan yang melampau terhadap Nabi Ibrahim AS, sehingga meletakkan baginda sebagai perangkat ketuhanan atau seolah-olah menyamai Tuhan. Kaum musyrikin melantik Ibrahim salah satu daripada Tuhan, menyebabkan mereka sesat. Kalau Hindu, mereka sebut Brahma. Brahma ini salah satu Tuhan yang dipuja. Itu Ibrahim. Menyebabkan mereka jadi sesat. Orang Eropah sebut Abraham. Kita orang Islam, orang Yahudi sebut Ibrahim. Semuanya mengaku menjadi agama Ibrahim. Orang miskin kata agama Ibrahim, Kristian, begitu juga Yahudi kata Ibrahim. Kita Islam kata Ibrahim. Quran menegaskan, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin." Bukanlah Ibrahim seorang Yahudi dan seorang Kristian. Ibrahim seorang Islam. Dan tak masuk kalangan orang-orang musyrikin. Baginda Ibrahim AS menghadapi tentangan daripada kalangan keluarga dan kaum. Bahkan Raja Namrud yang menakluk dunia dan menjadi kerajaan kuasa besar tunggal pada zamannya, turut menentang sehingga dirinya berlagak menjadi Tuhan. Ibrahim menerima tentangan keluarganya, ayahnya, termasuk kerajaannya, Raja Namrud, raja yang memerintah kerajaan Babylon, kerajaan besar dunia di zaman itu.
yang mengaku jadi Tuhan. Allah Subhanahu wa taala menyebut cerita yang panjang ini secara berulang kali dalam Al-Quran. Salah satunya dijelaskan melalui firman Allah Taala. فَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي قال هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف وما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. Surah Al-An'am 74 hingga 83. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapanya, Azar, patutkah ayah menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim AS kebesaran dan kekuasaan Allah di langit dan di bumi. Dan kami memperlihatkannya supaya dia termasuk daripada kalangan orang-orang yang percaya dengan sebenar-benar keyakinan. Ibrahim diberi hidayah oleh Allah. Bermula dengan cara fitrah. Fitrah ialah sifat menjadi percaya adanya Tuhan. Fitrah yang bersih, menolak syirik, mencari Tuhan yang sebenar. Yang melihat ayah dia sembah berhala, ini bukan Tuhan. Batu bukan Tuhan, mesti ada Tuhan yang sebenar. Maka Allah memberi hidayah kepadanya. Maka ketika dia berada dalam waktu malam yang gelap, dia melihat sebuah bintang bersinar-sinar. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Kemudian apabila bintang itu tenggelam, dia berkata pula, aku tidak suka kepada yang tenggelam hilang. Dan mula tengok bintang besar pada hal lain. Oh, ini agaknya Tuhan. Lepas tu hilang. Ini bukan Tuhan. Kemudian tatkala dia melihat
bulan terbit menyinarkan cahayanya. Maka dia berkata, inilah Tuhanku. Maka setelah bulan itu tenggelam, berkatalah dia, demi sesungguhnya, jika aku tidak diberikan petunjuk oleh Tuhanku, sudah pasti aku termasuk dalam kalangan orang-orang yang sesat. Tengok bulan pun hilang juga. Ini bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Kalau Tuhan yang betul tak beri hidayah, sesat aku, kata dia. Kemudian apabila dia melihat matahari sedang terbit menyinarkan cahayanya, berkatalah dia, inikah Tuhanku? Ini lebih besar. Setelah matahari terbenam, dia berkata pula, wahai Tuhan, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri bersih daripada apa yang kalian sekutukan Allah dengannya. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Allah yang mencipta langit dan bumi, dan aku tetap berada dalam agama yang benar. Dan bukanlah aku termasuk di kalangan orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Dan dibantah oleh kaumnya. Lalu dia berkata, patutkah kalian memberitahu, membantahku mengenai Allah? Padahal sesungguhnya dia telah memberikan hidayah kepadaku. Dan aku telah tidak takut, aku pula tidak takut akan sebarang bahaya daripada apa yang kalian sekutukan dengan Allah. Kecuali Tuhanku yang menghendaki sesuatu daripada bahaya itu. Menghendaki bahaya tak boleh limpu aku, kecuali Allah Ta'ala izin. Sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi tiap-tiap sesuatu. Tidaklah kalian mahu insaf mengambil pengajaran, dan bagaimana aku hendak takut pada apa yang kalian sekutukan dengan Allah itu, yang tidak dapat mendatangkan sesuatu bahaya. Padahal kamu sekalian tidak takut Padahal kamu sekalian tidak takut bahawa kalian telah sekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menurunkannya sebarang keterangan kepada kamu sekalian untuk menyekutukannya. Tak ada dalil saya yang lain. Maka yang manakah di antara dua pihak itu yang lebih berhak mendapat keamanan daripada bahaya? Jika betul kamu sekalian mengetahui, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka lah orang-orang yang mendapat hidayah. Dan itulah hujah bukti kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim AS untuk mengalahkan kaumnya. Kami tinggikan pangkat-pangkat kedudukan sesiapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya Tuhanmu Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Dengannya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika turun ayat ini, Suratul An'am, ayat itu dirasakan sangat berat oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Lalu mereka bertanya, siapa gerangan
yang tidak pernah menzalimi dirinya. Maka Rasulullah SAW menjawab, tidak yang kamu katakan itu, apakah kamu tidak mendengar perkataan Luqman kepada anaknya? Dengan syirik itu benar-benar suatu kezaliman yang besar.